علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من بيده مقاليد الخير كله وإليه ترجع الأمر كله، افتح علينا فتحا قريبا. يا فتاح يعلم، يا فتاح يعلم، يا فتاح يعلم، افتح علينا فتحا قريبا. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Alhamdulillah, puji-pujian syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala dengan segala limpah punyanya dan izin daripada Allah. Sampai kita bersama-sama pada pagi ini di dalam pengajian kita, iaitu kitab Mabda'ul Fikrah fi Maqulatil Asyarah karangan Ayah Diskam rahimahullah ta'ala. Baik, kita akan sama lagi pada muka surat 33. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Dan kata setengahnya setengah ulama, ialah lanjutan yang maujud, yang terus di dalamnya oleh jauhar atau jisim dengan qadar lanjutan yang ada padanya, dengan sekira-kira terpekup lanjutan yang maujud itu di atas jisim itu, serta bersedaging dan mesra. Baik. Kita bicara masalah apa sekarang ni? Tu dia. Jadi kita duk bicara pada masalah aina, maqulatu aina. Jadi bila sebut maqulatu aina, tarif dia dulu husulul jismi fil makan. Hasilnya jisim itu pada tempat. Maka dikatakan kelakuan jisim bagi tempat itu dikatakan maqulatu mata, maqulatu aina. Bukan kena pada jisim, tapi kena nak kelakuan. Kelakuan jisim itu bertempat. Bukan kena pada jisim, bukan kena pada tempat. Yang dikatakan kelakuan jisim bertempat itu dikatakan maqulatu aina. Kemudian di sini dulu kita tengok, dia kata telah berkhilaf-khilaf. Atas sikit yang dulu kita ulang sekali lalu. Telah berkhilaf pada hakikat makan, yakni tempat. Jadi ada khilaf di antara ulama, iaitu para hukama, iaitu ulama hukama daripada makulan. Dia kata tempat, hakikat tempat tu dia ada 3 pendapat. Yang pertama, minggu lepas kita belajar, yang dikatakan tempat itu ialah pepeh. Ni pepeh. Pepeh kita dah beritahu dah dulu. Pepeh di sebelah dua. Contoh kita kata pepeh di sebelah dalam bagi kita kata ginilah. Ni tadi. Contohnya kita bagi ni. Handset.
Duduk bawah dalam ni kan. Ni. Kalau disebut dalam kitab tu dia kata apa? Yang ni pepeh atau tapan yang sebelah dalam bagi yang meliputi yang bersentuh ia dengan sutuh yang sebelah luar. Bagi benda yang dilitupkan, benda yang dilikungkan. Contoh apa tengok? Batu yang tenggelam di dalam tanah. Bila sebut batu yang tenggelam dalam tanah, batu, kita anggap batu, ini tanah, pak, masuk. Batu, pak. Ataupun kotak tisu. Tisu, kita ambil tisu, duduk di dalam kotak. Mana tempat bagi tisu tu? Mana tempat bagi tisu? Kalau kita belajar dulu, pepeh bagi kotak tisu di sebelah dalam meliputi ataupun kemudian tisu, pepeh tisu di sebelah luar. Tisu ni tisu kan, ni luar kan, ni tisu. Bukan luar ni ni tak mau. Dalam. Ataupun gini penumbuk ni. Ni. Saya sini senang. Mana tempat bagi batu? Ni cakap ni batu sini. Tempat bagi batu tu kena pada mana? Iaitu pepeh di sebelah luar bagi pepeh di sebelah dalam bagi tanah. Ni. Ni pepeh ni. Kita panggil apa? Permukaan. Pepeh ni permukaan ni jangan terlupa ni dulu kita belajar ni. Pepeh ni permukaan yang dipanggil. Jadi permukaan di sebelah luar, di sebelah dalam bagi tanah bertempuh ataupun bertemu dengan pepeh dengan permukaan di sebelah luar bagi batu. Ini batu. Ini belah luar ni. Dia bertemu dengan permukaan di sebelah dalam bagi tanah. Ini tanah. Pak. Ni bertemu ni. Ni tempat bagi batu. Apa tempat bagi batu? Permukaan bagi permukaan tanah di sebelah luar. Maaf. Permukaan tanah di sebelah dalam bertemu dengan permukaan bagi batu di sebelah luar. Tu. Ingat lagi ajar Faridah minggu lepas? Ingat Ustaz. Ingat. Contoh kita kata apa? Buah Biji durian. durian. Biji dia dengan isi. Macam mana? Isi durian, biji di dalam, tempat biji menempuh isi durian. Jadi biji durian. Biji durian ni, musim durian ni. Bawah ni kita punya. Ataupun ni pen ni pen. Pen pun boleh. Pen pun boleh. Kita kata penutup ni. Jangan sama penutup ni permukaan. Kalau orang petani punya pepeh. Permukaan di sebelah dalam bagi penutup. Ni permukaan ni dalam ni lah. Ni. Permukaan permukaan di sebelah dalam bagi penutup bertemu. Bertemu, ni luar ni. Bertemu dengan pen. Bertemu dengan permukaan di sebelah luar bagi pen. Di sebelah luar ni. Ni luar. Ni luar bagi pen. Kita kata permukaan. Permukaan ni bertemu dengan permukaan bagi penutup di sebelah dalam. Ataupun kita kata biji durian bagi senang. Durian dengan isi. Durian dengan isi. Cuba bayang dalam fikiran. Baik, durian dengan isi kita kata mana tempat bagi isi? Kalau orang tanya esok. Mana tempat bagi isi? Kita pun jawab. Tempat bagi isi itu ialah permukaan biji di sebelah dalam. Permukaan biji di sebelah dalam bertemu dengan permukaan isi
bagi luar. Jadi dia bertemulah dengan isi itu, dia selaput. Meliputi. Jadi isi itu meliputi akan biji. Bila dia meliputi, itu tempat bagi isi. Itu tempat bagi isi. Apa tempat bagi isi? Iaitu permukaan isi di sebelah luar bertemu dengan permukaan. Isi itu, minta isi itu luas kan? Permukaan isi di sebelah dalam bertemu dengan biji, bertemu dengan permukaan di sebelah luar bagi biji. Apa kena? Ini contoh. Ni kita kata ni isi kan. Ni dalam. Ni kata biji. Dia meliputi kan? Nampak meliputi. Jadi meliputi ni, isi ni. Bukan isi luar ni. Biji, ni isi, kita kata isi kan. Di sebelah dalam ni. Permukaan isi di sebelah dalam bagi permukaan dalam ni bertemu dengan biji. Ni kata biji. Biji tu, permukaan tu di sebelah luar. Habis tu. Tolong tutup kamera ya. Kali ni tolong kita tutup kamera ya. Okey, baik. Okey, baik. Itu yang dia katakan dia katakan tempat, pendapat yang pertama ni, hakikat tempat ni di sisi hukamah. Di situlah, tengok contoh dia kata dulu. Seperti batu yang tenggelam dalam tanah. Maka tempatnya ialah tanah yang kelilingnya yang bertempat. Kalau kita nak bahasa mudah je. Kalau bahasa mudahnya, tempat isi itu meliputi akan biji. Dua tempat dia. Kalau bahasa moden lah, bahasa moden. Tapi kalau nak bahasa halusi tu kena cakap lah. Permukaan isi di sebelah dalam bertemu dengan permukaan biji di sebelah luar. Tu habis. Kalau mudah-mudah, sutuh permukaan yang sebelah dalam itu bagi benda yang diliputi. Siapa angkat tangan? Ya. Siapa nak tanya ni? Tekan. Baik. Qala al-musannif rahimahullah. Itu yang minggu lepas Kalau cuma ulang balik tu boleh ingat. Baik, dia kata sebab mana tadi? Maka tempat sutuh apa ni? Nak kena lagi. Kita tengok mana saya bagi. Sutuh dengan pepe tu sama makna ke? Dia kalau sutuh tu bahasa Arab. Sutuh ni panggil permukaan, pepe pun sama. Dia sutuh tu bahasa Arab, pepe tu bahasa Tani. Bahasa Melayu panggil permukaan. Bahasa Melayu panggil permukaan. Baik. Qala al-musannif rahimahullah. Kita ulang sekali lalu, bawah atas tu dia kata, maka tempatnya batu ialah tanah yang berkelilingnya, yang bersentuh dengan dia, dengan permukaan, dengan pepeh itu sahaja, dengan tidak dikirakan lanjutan kadar besar batu itu. Lanjutan tu maksudnya, dari sekolah sini lah, kalau lanjutan sini maksudnya, dengan dia lanjutan dia dua makna. Nanti akan datang dia beritahu lanjutan yang kedua tu dengan makna kosong. Lanjutan ni maksudnya panjang ataupun pendek. Tak kira lah. Dengan dikirakan lanjutan tu kadar besar batu itu.
hanya dikirakan pepeh tanah yang bersentuh dengan pepeh batu. Yang di luar sahaja. Habis. Dan hendaklah kita kias yang seumpamanya seperti burung yang berterbangan di hawa, di udara. Dan juga ikan di dalam air. Dan ikan di dalam air dan butir-butir bagi buah kayu yang dalam isinya. Kita kiaslah. Contoh kita kata burung. Burung. Mana tempat bagi burung di udara. Jadi kita kata dia udara tu kita kata udara kan. Dia meliputi akan burung. Kan? Maka bila meliputi akan burung, kita nak jawab macam mana? Okey, ni katakan udara. Kan burung, ni burung. Lepas tu dia meliputi, udara tu meliputi akan burung. Kalau kita nak cakap macam mana? Siapa boleh bagi tahu yang burung berterbangan di udara? Kalau tak dijawab, saya nak jawab. Saya nak tanya Mas Ahmad, nak tanya Kak ini. Macam mana? Macam mana dia katakan tempat bagi burung tu di udara? Mana tempat dia? Dari segi pendapat ni. Permukaan luar burung tu yang bersentuh dengan udara. Ini tak mudah lagi. Udara tu dia meliputi tu. Udara tu meliputi permukaan luar burung. Satu lagi. Ikan di dalam air. Ikan di dalam air, saya nak tanya Hajar Faridah. Di luar permukaan ikan itu yang bersentuh dengan air. Baik. Itu dia kata dua tadi. Satu lagi, butir bagi buah kayu di dalam isinya. Saya nak tanya Haji Khairuddin. Kena ulang ni cakap dah. Haji Khairuddin. Mana tempat ulang, bagi ya? Ulang. Buah apa? Mana tempat bagi butir bagi buah kayu dalam isi dia? Mana tempat dia? Di luar isi dan dikelilingi oleh kayu tu. Bukan kayu, ni buah kayu. Buah kayu. Saya contoh buah kayu. Saya bagi contoh lah. Buah rambutan. Okey, buah rambutan. Di luar buah rambutan dan dikelilingi oleh angin ataupun udara. Tak kena. Dengan kulit dengan rambutan tu, isi bagi rambutan tu, mana tempat dia? Mana tempat bagi isi dia? Isi adalah di luar isi tu dan di dalam dia kulit dia. Sebelah dalam kulit. Tak apa nak tepat tu. Dia cakap gini. Permukaan bagi kulit di sebelah dalam bertemu dengan isi. Kena cakap gitu. Okey, semula. Dia cakap ni. Tengok saya ulang balik. Permukaan kulit di sebelah dalam bertemu dengan permukaan isi di sebelah luar. Kan dia tepuh kan? Dia tepuh itu. Tu. Dia kena halusi. Dia kena cakap sesuatu tu. Dia kalau kita cakap faham tak boleh. Dia kena kiaskan benda lain. Biar habis itu. Itu pendapat yang pertama. Dan kata setengah ulama berkenaan tentang hakikat makan tu. Hakikat tempat tu. Tempat tu kena pandai mana. Ini pendapat yang kedua. Tempat bagi isi rambutan. Saya baca je kat ni. Kaedah. Tempat bagi isi rambutan ialah permukaan kulit di sebelah dalam bertemu isi. Dia kata cakap bertemu isi bagi permukaan di sebelah luar. Dia cakap itu kaedah. Kalau nak ayat betul, ayat tepat,
tempat bagi isi rambutan itu ialah permukaan kulit di sebelah dalam bertemu dengan isi bagi permukaan di sebelah luar. Kaedah tu. Tu nak bagi tepat lah. Baik, tengok. Dan kata setengahnya ialah lanjutan yang maujud. Payah saja ni. Yang turus di dalamnya oleh jauhar atau jisim dengan kadar lanjutan yang ada padanya. Jadi kata setengah ulama, ini ulama hukama, dia sebenarnya dia punya takrif nak lebih kurang. Cumanya detail, tak detail je. Kalau dia tak detail tu dia nampak macam sama. Kata setengah ulama berkenaan iaitu mengenai tentang hakikat makan ialah lanjutan. Lanjutan di sini kena dobit. Iaitu kosong ataupun lapang. Kosong ataupun lapang ataupun kita kata apa? Ruang. Ruang Ruangan je lah. Ruangan yang maujud. Yang ada. Ruangan yang maujud ini yang ada. Dia kalau dalam istilah dalam ilmu usuluddin dia panggil sabit, subut. Benda sungguh. Kita tak mau main sangat. Kita main ni. Benda yang ada, yang turus di dalamnya. Yang turus ni apa? Tulis. Yang masuk ke dalam. Ni. Yang masuk ke dalam. Sini pen Sa. Lepas tu dah ada lubang ni. Kalau macam benda jatuh dalam air, dia tarik balik, dia permukaan tu jadi biasa balik. Kalau ni masuk, faham? Lepas tu ada bekas je. Nampak tak? Bekas lubang tu ada lagi. Ni tengok. Lagi tengok. Yang maujud, yang ada, yang turus, bukan terus, turus. Yang turus, yakni yang masuk ke dalam, di dalamnya, di dalam lanjutan tadi. Di dalam ruangan tadi. Masuk apa? Oleh jauhar. Ini jauhar kita kata ni. Ni jauhar. Jauhar. Dia masuk dalam ruangan ni. Ruangan ni. Ruangan apa? Dekat lubang bagi penutup ni. Ni. Dia masuk ni. Ni contoh ni. Bagi contoh. Atau jisim. Jauhar dengan jisim samalah. Dengan kadar lanjutan. Dia kena ada tambahnya tu. Dengan kadar lanjutannya. Yang ini nya bagi jauhar ataupun jisim. Kitab tu macam mana kat ini? Kadar lanjutannya ke kadar lanjutan sahaja? Tu ada kadar lanjutan yang ada padanya? Itu memang ada. Kadar lanjutannya yang ada. Adanya tak? Ada padanya. Itu memang confirm dah. Sebelum tu, kadar lanjutannya ke kadar lanjutan sahaja? Lanjutan sahaja. Kena tambahnya. Kitab jari tu pun jatuh juga. Atau jisim dengan kadar lanjutannya. Kadar lanjutan bagi jauhar atau jisim. Kadar lanjutan mana? Yang ada padanya. Bila sebut lanjutan yang ada ruangan, ada kosong. Yang ada padanya. Yang ada padanya pada jauhar ataupun jisim. Tengok. Jadi kita kata tempat itu ialah lanjutan, iaitu kosong yang maujud, yang maujud. Tapi ni sebenarnya kosong tu tak maujud. Ni istilah hukama Haji kawan zaman. Sebenarnya kosong-kosong tu bukan benda ada. Tapi ni ikut pendapat hukama, dia kata benda tu benda wujudi. Benda maujud. Sebenarnya kosong tu bukan ada.
sangka kata kosong. Walhal benda tu dah ada dengan angin dah. Tapi ni mengikut pendapat apa? Pendapat ulama. Padahal kosong tu tak ada dah sebenarnya. Tengok. Yang turus ni mengikut pendapat ulama, pendapat makulat. Yang turus yang masuk ke dalam di dalamnya oleh jauhar ataupun jisim. Ini masuk dalam. Faham? Masuk dalam. Dengan kadar lanjutannya. Dengan kadar ruangan. Dengan kadar ruangannya, ruangan jauhar ataupun jisim. Ni. Ruang ni masuk di ruang, masuk mana? Besar mana? Besar ni masuk. Kalau kita nak nampak lagi, kita ambil kayu, kita pacak kat tanah. Kita pacak tu tengok, kayu tu dia berhajat pada besar mana. Dia pacak tu, kita pacak, kita buang balik. Nampak ada ruangan bulat. Macam ni lah. Ni. Tengok. Yang ada padanya, pada jauhar atau jisim tadi, dengan sekira-kira terpekup. Apa terpekup? Yang ni dengan sekira-kira padat ataupun sendat. Kan masuk ni kan cukup-cukup masuk ruangan kosong tu, kalau tengok dia dah sendat. Orang kata sedang elok masuk. Muat-muat, sedang muat. Kita panggil muat-muat masuk. Sendat. Angin tak ada lah, dia masuk betul-betul. Pak. Ni. Itu masuk terpekup. Yang ni terpekup ni maksudnya sama-sama sendat. Ataupun kita kata sama-sama sendat ataupun sama-sama ketat. Dia masuk tu betul-betul bermolek. Sedang elok lah. Dengan sekiranya terpekup sama-sama sendat, lanjutan yang maujud itu. Apa lanjutan? Kosong yang ada itu. Jadi kosong, ruangan kosong ni tadi, dia masuk ni betul-betul sendat, betul-betul muat-muat dia. Betul-betul muat. Terpekup ni kita kata muat pun boleh. Sendat pun boleh. Jadi dia masuk tu betul-betul muat-muat. Yang ada itu di atas jisim. Ini jisim. Jadi dia masuk. Baik. Serta bersedaging dan mesra. Mesra bukan mesra senyum tu Mesra tu rapat. Bersedaging. Tulis. Apa maksud bersedaging? Yakni di antara tempat dan jisim. Jadi di antara tempat bagi jisim ni, dia rapat macam ni. Ini tempat bagi dia. Jadi bila bersedaging, dan mesra ni macam merasa tu lah. Sera tu lah. Kalau orang Kelantan ni sera. Sera ni maksudnya apa? Rasa maksudnya merapat. Rasa merapat cukup-cukup muat je. Nampak tak? Macam penutup pen dengan penutup pen dengan pen ni. Pen ni kena jisim. Tengok masuk. Seolah-olah kata bersedaging. Apa maksud bersedaging? Bersedaging di antara tempat dan jisim. Tulis itu kat ni. Bersedaging dengan mana? Di antara tempat dan jisim. Tu dia. Jadi pendapat yang kedua ni, yang dikatakan tempat, apa dia? Yang dikatakan tempat iaitu ruangan kosong, lanjutan ataupun kosong yang ada, dia terus masuk ke dalam. Maka tempat bagi pen tu ialah bersedaging dengan tempat dia. Ni kita kata tempat kan. Penutup ni. Maka ni jisim. Maka dia masuk sini. Inilah tempat bagi ruangan pen tu tadi. Habis itu. Ni tak ada payah anak ni. Mudah nampak. Dia serang itu. Tapi kalau ikutkan yang pertama tu lebih kurang je. Kalau kita tengok yang pertama tadi. Kalau yang pendapat pertama. Permukaan di sebelah dalam bagi penutup. Kalau pendapat pertama tadi lah. Itu lagi mudah. Permukaan di sebelah dalam. Dalam bagi penutup ni. Nampak? Permukaan di sebelah dalam bagi penutup bertemu dengan permukaan
bagi pen di sebelah luar. Nampak lagi kaedah? Permukaan, saya ulang balik. Kalau ikut pendapat pertama. Permukaan di sebelah permukaan penutup di sebelah dalam bertemu dengan permukaan bagi pen di sebelah luar. Pak, dia temu. Pendapat pertama. Kalau pendapat kedua, jisim, dikatakan jisim tu bertemu dengan tempat pada ruangan yang padat. Ini bahasa moden saya cakap. Pada ruangan yang padat. Atau ni ada padat. Pak, masuk. Sebenarnya lebih kurang lah kita tengok kan. Cuma ayat dia lain-lain sikit je. Beza sikit je. Dia kata ruangan yang kosong tu bagi penutup tu bertemu dengan jisim. Pak. Maka ni tempat bagi dia. Ni yang kedua. Baik. Dan berkata setengah ulama bagi hakikat makan. Ni pendapat yang ketiga. Ini lagi nanti akan datang buat nota. Dan Ustaz, berkata, ya. Ustaz, maaf. Bersedaging tu kalau perkataan lain pada bersedaging tu apa, Ustaz? Bersedaging ni maksudnya dia macam apa maksudnya sedaging macam ni? Dia macam tak ngam-ngam, Ustaz. Ngam-ngam. Dia panggil ngam-ngam. Bersentuh boleh, Ustaz? Sentuh tu memang boleh, tapi tak apa nak tepat kalau sentuh. Dia benda ni, dia ngam-ngam masuk. Dia bersedaging, maksudnya bersebati. Tak ada ruang kosong dah situ. Tak ada dah. Mesra ni bahasa Kelantan. Mesra ni maksudnya, nak cakap lah. Dia rapat lah, rapat. Terus sebati lah Ustaz kan? Macam sebati lah. Macam Ketat. Ketat. Ngam-ngam, tak ada ruang kosong dah. Itu pendapat yang kedua. Baik, habis itu. Faham lagi Haji Khairuddin? Faham Ustaz. Okey, baik. Dan berkata setengahnya. Ini pendapat yang ketiga pula. Ni. Pendapat ketiga ni lah. Ulama Usuluddin. Dan berkata setengah ulama. Ini pendapat ilmu Usuluddin ni. Haji Qazaman. Dia kalau dalam Usuluddin, maka letak aina ni, dia masuk dalam dia kata ma akhaza qadral fara'. Perkara yang mengambil ruang bagi tempat. Tengok. Ialah lanjutan. Lanjutan tu tulis kosong ataupun ruangan. Ruang boleh, kosong boleh. Ialah lanjutan kosong ataupun ruangan yang diwaham sahaja, bukan maujud. Apa maksud dia? Jadi nak cerita kata kosong-kosong ni, ruangan ni, itu hanya diwahamkan sahaja, hanya diperasankan sahaja. Ini dipanggil faraghun mawhum. Faraghun mawhum. Jadi saya tulis sekejap. Dalam istilah dalam ilmu Usuluddin dia panggil faraghun mawhum. Mana ni? Dalam istilah dalam ilmu Usuluddin dia panggil faraghun mawhum. Ustaz, macam konsep amrun itibari ke waham ni? Waham ni dia macam amrun itibari, konsep lebih kurang. Tapi dia faraghun mawhum ni benda kita yang sangka ada, padahal dah penuh dah. Sangka kata ada. Tengok nanti saya tulis. Dia tak panggil amrun itibari, dia panggil faraghun mawhum. Kita bayang kan, saya bayangkan. Saya tengok contoh, saya bagi contoh.
Yang ni dalam Musuluddin ni. Faru Mahum ni banyak banyak teka-teki orang tak dapat jawab ni. Sekejap lagi tengok. Tapi kita sama-sama kita tak apalah, kat orang luar tu jangan. Dia kena mendalami ilmu tahib tahu ni. Faru Mahum. Benda kosong yang diwahamkan. Benda kosong yang diperasankan. Baik. Perasan, yang diperasan. Perasan kata kosong, tapi sebenarnya tak kosong pun. Baik, contoh. Dia kata apa tengok? Ialah lanjutan yang diwaham. Lanjutan kita panggil kosong. Yang diwahamkan, yang diperasankan sahaja bukan maujud. Ini bukan benda wujudi. Benda tu bukan benda wujudi. Okey, tengok contoh. Tengok. Ni kosong. Kosong ni bukan benda ada. Kosong ni bukan benda. Habis tu bukan benda wujudi. Cuma perasaan kata kosong. Sebenarnya tak ada kosong dah. Sebenarnya dah sudah dipenuhi dengan angin dah sebenarnya. Ada orang mana? Sebenarnya kosong tu dah tak ada dah. Tapi kita perasan kata ada kosong. Sedangkan dia dah dipenuhi dengan angin. Dengan apa? Dengan habuk semua. Tapi kita tak nampak lah. Sedangkan kosong tu sebenarnya dipanggil Faragh Mahum. Tak, macam tempat duduk boleh ke? Tak. Tempat duduk tu contoh. Yang duduk sebelah kita tu tak ada orang. Lepas tu yang ketiga tak ada orang. Kursi kosong. Itu kita boleh nama. Kita cakap kursi kosong. Sebenarnya bukan kursi kosong dah. Sebenarnya dah dipenuhi dengan angin dah. Tapi boleh katakan. Kita cakap Faragh Mahum. Mana kursi kosong sebenarnya kursi tu tak kosong pun dah dipenuhi dengan angin. Cuma kita perasan saja. Kita kata benda tu kosong. Padahal tak kosong dah. Itu dia bukan benda wujudi. Kan? Itu dah. Macam tu lah kan? Betul. Macam tu lah kita panggil. Kursi ni kosong duduk lah. Kita jawab. Tak kosong dah. Dah ada angin apa semua. Itu panggil Faragh Mahum. Dia tak panggil Al-Tibari. Dia panggil Faragh Mahum. Benda kosong yang diperasankan sahaja. Perasan kata ada aja kosong. Walhal tak ada kosong. Dah penuh dengan angin. Dia tak wujud ya. Macam botol kosong lah. Kita kata botol tu kosong. Padahal dalam botol tu ada udara. Kita tak nampak kosong lah. Benda tak nampak. Benda perasan sahaja. Baik. Di sinilah yang kita nak bahas. Tengok depan tu, nanti depan tu. Depan sikit lagi. Tengok. Dan kaul yang ketiga ini. Yang ni pendapat yang ketiga ini. Iaitu lanjutan yang diwaham saja bukan mawujud tu. Ini bagi ulama usuluddin. Ini bagi ulama usuluddin ilmu tauhid kita. Dan adalah lanjutan yang diwaham itu lanjutan iaitu ruangan. Ruangan yang diperasankan itu nama apa? Dinamakan lapang. Tulis. Dinamakan tempat kosong. Dinamakan tempat kosong. Lapang tu dengan mana tempat kosong tu. Baik. Pendeknya, lapang itu tidak ada sekali-kali. Lapang-lapang tu kosong tu. Tempat kosong tu. Tidak ada sekali-kali sebenarnya. Kita kata kursi tu kosong tu. Sebenarnya tak ada sekali-kali. Bahkan bukan makhluk. Benda tu bukan makhluk. Dengan makna kena jadi. Ni tengok. Kita kata ruang kosong tu. Kosong-kosong tu bukan makhluk. Bukan Allah Ta'ala jadikan. Habis tu? Itu dia panggil Faragh Mahum. Baik. Di sini kita nak tanya dalam Musuluddin. Langit Allah Ta'ala jadi. Langit Allah Ta'ala jadi. Bumi Allah Ta'ala jadi. Di antara langit dan bumi itu Allah Ta'ala jadi tak Haji Kamal Zaman? Di antara langit, antara langit dan bumi itu Allah Ta'ala jadikan tak? Tak. Tak.
Sebab apa tak? Sebab dia kosong, Ustaz. Sebab apa? Sebab dia bukan benda ada. Benda ada dia tak ada, dia tak wujudi. Benda tak ada, macam mana Allah tak nak jadikan? Baik. Saya nak tanya Allah Samad. Hajar Allah Samad. Nanti ya tengok nama je. Tak ingat nama kadang. Allah Samad. Haji Zulkifli Yahya. Ya, Ustaz. Lubang telinga tu Allah Ta'ala jadikan tak? Lubang telinga. Yalah Ustaz. Lubang Allah telinga. Lubang telinga tu Allah Ta'ala jadikan tak? Dia tak, Allah tak jadikan. Sebab apa? Tidak. Sebab dia kosong, dia tak ada apa benda tu. Dia bukan benda ada. Dia bukan benda ada. Ya Allah Ta'ala jadikan telinga tu tapi yang lubang. Ibarat ni lah. Okey, contoh mana saya tengok ni. Ni. Orang pergi, kita pergi dekat mana? Kita pergi dekat kilang. Kilang buat kopiah ni. Dia buat tak lubang bagi kopiah ni? Dia buat tak? Hajar Rana. Dia buat tak lubang bagi kopiah ni? Hajar Rana. Tak, Ustaz. Dia buat apa? Yang buat tu tak lah. Dia buat kopiah. Dia buat lubang bagi kopiah ni. Lubang bagi kopiah ni dia buat tak? Tidak. Nak buat macam mana lubang kan? Dia buat benda kopiah ni tapi lubang tu terjadi. Bukan dia buat lubang tu, tidak. Ni. Ini dia panggil bukan makhluk. Lubang di antara langit dan bumi. Tapi dulu ada seorang isu seorang ustaz dululah. Tok Salim bisa cerita Dia kata di antara langit dan bumi. Dia kata di antara tu Allah Ta'ala jadikan. Di antara mana Allah Ta'ala jadikan bukan benda wujudi. Ma bainahuma. Allah Ta'ala hanya menjadikan ma bainahuma aja. Langit tu Allah Ta'ala jadikan, bumi di antara nak jadi macam benda ada. Bukan benda yang dikena jadikan. Dia hanya panggil lapang saja, kosong. Dia panggil faraghun mahum. Faraghun mauhumun. Tulis baris siap-siap je teman-teman. Esok buat teka-teki kat orang. Tapi dari orang belajar lah. Kalau kata teki dekat anak kan boleh. Tapi kalau dengan orang kampung yang buat, saya kan dengan kita pelik. Kalau orang belajar sama belajar tak apa. Ustaz, saya ada soalan. Kan dalam kita antara langit dan bumi kan ada udara. Dalam udara itu ada gas-gas seperti oksigen. Apa benda tu? Tidak akan benda tu wujud? Oksigen, nitrogen. Memang kita kata benda tu wujudi. Angin. Jisim betul. Tapi di antara tu. Ibaratnya ginilah. Ni. Lubang ni. Kita bukan bahas perkara yang ada kat dalam lubang. Ni angin ni, tak apalah angin. Tapi perkara yang ada perkara lubang tu kita tak bahas. Kita bahas kata lubang ni. Awak tak jadikan tak? Macam tadi dia antara tadi tu. Saya faham Ustaz, itu ruang yang ada tu lah, lapang yang ada tu. Okey. Bukan benda dalam itu yang tak nampak. Okey, faham. Kalau kita kata antara tu, kita bahas kata tu udara, angin. Itu kita tak bahas je teman-teman. Itu memang benda wujudi. Cuma kita kata di antara tu. Ibaratnya langit bumi kan. Okey, ni. Ni. Celah-celah tu. Kita tak bahas benda yang ada dalam celah-celah tu. Kita kata antara celah tu. Celah tu nak panggil benda ada ke benda tak ada? Dia panggil benda tak ada. Dia panggil farau mahum saja nampak ada. Di antara tu. Tu. Ni istilah ilmu tauhid. Ini ilmu tauhid ni juga zaman. Bukan ilmu makulat. Kalau orang nak bahas kata ni makulat. Ada. Habis itu. Sebab itu dia kata Allah tu tidak mengambil lapang. Sebab lapang. Sebab tu kita nak bahas makulat aina ni penting situ. Habis itu. Qala al-musannif rahimahullah. Adapun angin dan hawa itu bukan lapang. Nampak tak? Nampak tak? Adapun angin dan hawa. Hawa tu angin juga, udara. Adapun angin dan hawa itu bukan lapang. Ini tulis. Bukan diri lapang. Bukan diri tempat kosong. Hanya ia angin dan udara tadi itu
pun jisim juga. Itu jisim. Boleh rasa. Ada lapang baginya, bagi udara. Udara sendiri pun dia ada tempat bagi dia. Macam mana kita kata udara tu ada tempat, Haji Zaman? Tengok contoh. Contoh kita tulis, kalau nak tulis contoh boleh lah, seperti bola. Baik bola, Haji Rana. Kita pam bola, pom, masuk udara dalam tu, angin. Kita pam, pom, meletup. Sebab apa meletup? Sebab apa meletup, Haji Rana? Sebab angin dia berhajat pada tempat. Dia jisim dia berhajat pada tempat. Bila dah penuh, sampai dia meletup. Sebab tidak ada ruangan bagi dia. Sebab tu dia kata angin dan tu bukan lapang, bukan tempat. Dia tu jisim. Kita pam bola. Pom meletup. Apa pasal meletup ni? Orang tanya kita. Sebab angin dia berhajat pada lapang tempat. Bila dah penuh dalam angin tu, dia tak tahu nak duduk mana, dia keluar. Tu tandanya situ, tengok macam bola tu. Macam air dengan batu. Haji Zaman. Kita letak air penuh. Bila letak air penuh, kita ambil batu tak besar mana, sedikit je. Kita letak dalam air. Air tu melimpah ke tak? Air melimpah. Melimpah. Melimpah tu kadar mana batu tu masuk, air tu melimpah. Bukan air tu melimpah semua, tidak. Kadar besar mana batu tu, besar air banyak mana keluar, air tu kena keluar juga. Sebab air pun berhajat pada tempat. Tu dia. Baik. Ada pun orang-orang awam, ni orang awam ni. Orang awam selalu cakap ni. Ada pun orang-orang awam kita, maka ada juga memanggilkan lapang itu tempat yang menegah akan turun benda. Apa yang menegah? Yang menyekat akan turun, ini akan jatuh benda itu. Tidak dikirakan hawa, tidak dikirakan angin berkelilingnya. Ini gini. Contoh tengok. Seperti bumi tempat bagi binatang-binatang. Contoh Haji Zaman. Haji ambil kursi tadi Haji Zaman. Kita kalau tempat orang-orangnya, duduk tempat tu. Kita pandang pada bawah, betul tak? Kita bukan pandang keliling dia. Duduk tempat ni kosong. Kita pandang tempat dia duduk tu. Sedangkan tempat bagi orang tu bukan pada tempat duduk dia tu tak. Bukan tempat bawah dia tu. Tempat bagi di keliling dia tu. Di keliling jasad tubuh dia. Macam tubuh kita ni. Ini tempat kita berkeliling tu. Kita berhajat. Bukan tempat duduk tu tak. Kita nak orang awam dia akan pandang. Duduk tu ada kosong tu. Dia pandang pada bawah. Nampak Haji Zaman? Macam ni tempat bagi pen. Dia nampak dia tempat masuk dalam ni. Sedangkan tempat bagi penutup tu, tempat bagi kepala pen tu, dia adalah di sekeliling di sekeliling penutup tu sebenarnya. Itu tempat dia. Tu. Nampak lagi Haji Zaman? Masalah ni. Orang awam dia ingat tempat dia, bila sebut tempat tu, kena pada tempat bawah tu. Padahal di tubuh dia pun sekali tempat dia juga. Orang awam itu nampak? Haji Zaman nampak? Ya, Ustaz. Tu. Habis itu. Maka sekira-kiranya diletakkan benda yang besar di atas hujung umpama kayu dengan cagak dan tukat, maka adalah tempat yang dinamakan lapang itu tempat bertepuh hujung umpama kayu itu dengan benda itu sahaja. Ni panjang lagi ni. Nanti kita ulang balik minggu depan sikit. Nanti kita sambung balik minggu depan. Itu. Maka sekiranya diletakkan. Tapi kena ulang balik tu. Nanti kita ulang balik, ambil atas balik. Ambil atas balik. Ada pun orang-orang awam. Ambil situ kat ini. Ada pun orang-orang awam kita, maka ada juga memanggil akan lapang itu. Wallahu a'lam. Nanti kita sambung situ.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban mubarakan fihi wa amalan maqbulan wa sa'adatad darain. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sebanyak Alina Saudin. Sebanyak. Terima kasih Ustaz.